أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Sidang pendengar, hadirin yang Allah Ta'ala kasihi sekalian, marilah sama-sama kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Di antara hamba yang tali dia terikat dengan Allah, suka bersyukur dengan Allah, iaitu di kalangan hamba yang sentiasa muhasabah diri, merenung diri dia di setiap sudut malam sebelum daripada dia tidur, dan setelah mana dia tidur, dia bangkit daripada tidur dia melalui semaya salatul fajar di pagi hari. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, saya doakan supaya saya orang hak beri kecek dan juga pendengar yang sentiasa mendengar menuntuti ilmu agama Allah, supaya kita sentiasa berada di dalam hidayah Allah, supaya kita tergolong dari golongan manusia yang Allah Ta'ala catat di dalam Lauh Mahfuz menjadi ahli syurga dan jauh daripada neraka. Saya doakan kepada kita semua supaya menjadi golongan manusia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita daripada sumber rezeki yang berlimpah dan juga ilmu yang bermanfaat, supaya kita menjadi manusia yang suka dengar dan suka beramal. Pendengar yang dirahmati Allah, jadi pada malam ni Allah Ta'ala tanda kata Allah Ta'ala sayang kita, bui umur wipanya, boleh sama-sama kita berjumpa di masjid ni. Saya orang kecek boleh sapa dan juga orang hak mari semaya boleh dengar. Sekurang-kurangnya apabila kita dengar dah, kita minta dengan Allah, buya Allah Ta'ala kita ni boleh ilmu, kita faham, dan kita boleh ambil ilmu yang kita ngaji dan kita faham, kita beramal, dan kita boleh buat jariah. Kita pakat-pakat sapa kepada mereka-mereka yang tak dengar pada hari ini, boleh jadi gimaya di masjid lain. Pada malam ini hadirin pendengar yang dirahmati Allah, sebut kata di antara rukun Islam yang penting 5 perkara. Selepas daripada 2 kalimah syahadah, di antara orang yang nak memeluk agama Islam semenjak daripada zaman dahulu siapa ke kita di hari ini, tak tukar 5 rukun Islam, tak gitu. 5 perkara tu tak tukar, dia jadi hak tu. Orang nak masuk Islam, nak macam mana kata dia Islam tak Islam?
Yang pertamanya dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Pak kita tak ada kena soal. Nah, kadang-kadang orang ni dia soal lagi. Kadang-kadang ada orang yang bukan Islam nak masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Beberapa golongan manusia ni dia jadi syok. Dia jadi wasa kata, mengucap saja tak jadi. Tak gitu. Nama mengucap nak cari modal. Tapi di antaranya hadirin pendengar yang dirahmati Allah, anak kunci untuk seorang itu memeluk agama Islam, yang pertamanya 2 kalimah syahadah. Syahadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pas bagi dalil dia kita tak ada kena soal. Lepas gitu dia. Cuma berkakah lepas pada mengucap tu. Rukun Islam 5 perkara. Makna kata tanpa 4 perkara lagi, hanya sekadar mengucap 2 kalimah syahadah tak jadi. Islam dah tapi tidak meliputi, tidak sempurna lagi Islam dia. Oleh kerana apa? Cuba kita tengok di antara selepas daripada anak kecil nak masuk Islam 2 kalimah syahadah, iaitu as-salat. Kena mendirikan solat. Kecek bab semaya ni gak. Tanya kata tanggungjawab siapa pendengar yang dirahmati Allah? Sedekah di antara ibadat untuk nak mengenal Allah, kita nak kenal Tuhan tak gitu. Di antara banyak amalan yang Allah Ta'ala suruh kita, satu amalan yang paling besar untuk kita kenal Allah, untuk kita boleh membezakan di antara Allah dengan muka lain, iaitu as-salat. Dalil dia. Sebab itu kalau kita ngaji ni, kita nak beri gambar, nak beri pahal kata, di antara ibadat yang penting untuk kita nak kenal Tuhan, nak kenal Allah, iaitu as-salat. Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Taha. Cuba kita, kalau kita baca Quran, kita tengok di dalam surah Taha. Allah Ta'ala ayat kena dalam surah Taha. Buku gapo? Buku semaya. Untuk gapo? Untuk Nabi Musa nak kenal Tuhan. Nabi Musa ni dia nak kenal juga Tuhan. Dalam banyak-banyak bentuk segi amal ibadat ni, nak buat balah mana dia kenal Tuhan. Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tengok ayat ni. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala nak mengajar kita selaku hamba umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jelas satu persatu. Nabi Musa ni apabila dia nak minta jumpa dengan Tuhan, nak kenal Tuhan, balah mana Allah Ta'ala ajar dia? Ni Nabi Anbiya. Nabi kata kena, kita nak pergi kenal Allah Ta'ala ni, Nabi Musa ni nak buat balah mana? Allah Ta'ala kata, innani anallah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana. Makna kata tak ada Tuhan melaki aku, hei Musa. Tuhan sorang. Sebab tu bawa kita ngaji akidah ke, ada guru-guru hak ngajar berbentuk akidah. Kenapa dia kata tidak ada sekutu bagi Allah? Dia sikit pun tak sih. Allah ni tak ada sekutu bagi dia. Di antara perjuangan peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita biasa kecek ke, sebelum daripada Nabi diutus ke menjadi rasul, umur dia 40 tahun, Nabi adalah salah seorang yang ahli Mekah ataupun musyriki Mekah pakat saya cerita belaka ke Nabi. Nabi ni orang saya belaka ke dia. Kalau tanya kata pacem mana kata fok musyriki Mekah saya ke Nabi. Musyriki Mekah ni dia gelar Nabi seorang Al-Amin. Ketika mana? Sebelum daripada menjadi rasul. Cuba kita tengok sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang saya belaka ke Nabi sebelum pada dia jadi rasul. Dia ketika dia duduk pera kambing, dia duduk di Mekah. Sedekah setengah daripada pembesar Quraisy kata kalau Nabi kecek gapo dengar belaka, dah percaya belaka. Kalau Nabi prakat kata ada tentera berkuda masuk nak serang di kota Mekah,
Lah ni duduk di belakang bukit. Walaupun fak dia tak nampak, fak dia akan bersiap sedia percaya dengan perkataan Nabi dan juga sampaian Nabi. Ni nak ayat kata orang musyrikin Mekah sendiri percaya kepada Nabi. Lepas tu gelar Nabi Al-Amin. Betul? Hak kita nak mana? Apabila Allah mengutuskan Nabi menjadi Rasul. Nah, umur 40 jadi Rasul lah. Bawa jadi Rasul kena kerja agama. Dah kena saya berdakwah. Kena seru orang buat baik. Lepas tu kena tegah orang buat mungkar. Ini Islam. Islam baik saja tak jadi. Dia kena ada baik. Lepas tu dia kena ada senjata dia, iaitu tegah orang buat mungkar. Pendengar yang dirahmati Allah. Daripada duk saya percaya ke Nabi SAW, apabila Nabi kata tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau kita ngaji sejarah, berapa banyak berhala yang ada di sekeliling Kaabah, khususnya di Makkah Al-Mukarramah. Sebelum daripada Yaum Fatah Makkah, Islam nak bagi buka kata Makkah, ratusan berhala yang dicipta mengikut hawa nafsu masing-masing. Mungkin balah mana mu buat betul tu. Nah, mu percaya ke gapo mu buat hari betul tu. Nah, ni di antara kalau kita join klik di zaman Nabi SAW. Bahawa Nabi jadi Rasul, kalimah yang pertama yang Nabi nak ajar fuk musyrikin Mekah kata tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, tak ada dah. Kita nak percaya balah tu balah ni tak ada dah. Allah lah yang kita akan sembah dan juga Allah lah yang kita akan gantung. Nah, pakat gantung dengan tali Allah ya. Nah, patok seduk gantung dengan tali lain. Didapatinya, nah, bahawa Nabi jadi Rasul seru tak seru semua berhala lain kecuali Allah. Pakat becilah ke Nabi. Nah, pakat wayak Nabi nipu. Dan Nabi buat. Nabi adalah salah seorang yang nak menghancurkan agama untuk nenek kita. Lepas tu kita yang tengok di zaman kita. Balas tu. Di antara sesiapa yang nak bawa agama Allah, yang akan diuji serupa dengan zaman Nabi SAW. Siapa-siapa nak bawa Quran, nak bawa sunnah, balas tu. Nah, dia akan dicerca dan juga menjadi seorang yang tak maju. Nah, orang pakat peci belaka ke dia. Lepas tak ada kena pelik apa. Oleh kerana di zaman Nabi SAW pun Nabi sendiri daripada menjadi kekasih bagi musyrikin Mekah, apabila tegah tak sewis syirik dengan Allah, tiada sekutu bagi Allah, pakat peci belaka. Dia royak kata Nabi tak puk lah, Nabi gila lah. Dan Nabi adalah seorang yang mari nak menghancurkan agama untuk nenek dia lah. Dan sebagainya. Pendengar yang dirahmati Allah, buku sekutu dengan Allah ni, siapa kena perang adik kakak. Nah, kalau kaji sejarah Nabi perang, ada perang Uhud, nah, ada perang Tabuk, ada perang Badar. Dan di antara tentera Islam dan juga tentera musyrikin Mekah ni, ada kalau hak masuk Islam berpihak kepada tentera Islam. Patut abang dia tak masuk Islam lagi, berpihak kepada tentera musyrikin Mekah. Berjumpa di satu medan perang dan tumpah darah adik kakak oleh kerana nak mengangkat syiar Islam. Tiada sekutu bagi Allah. Hak tu pada awal. Nah, Nabi sendiri pun tak ajar bagi lain. Nah, nak ayat kata mengucap dua kalimah syahadah ni adalah salah satu anak kunci pintu untuk seseorang nak memeluk agama Islam. Nah, bahawa dia mengucap dua kalimah syahadah tak boleh dah. Bagai-bagai hak dia duk percaya, dia duk pegang, duk tak berhala tu, duk gantung tubuh. Nah, macam-macam kalau kita tengok tali tu, tali ni. Dan azimat tu, azimat ni. Kalau orang nego kat, dia dalam sorok tepat nak tukar duit ke, tak kira lah. Tepat nak nyucur duit pitih ke, tepat nak simpan duit ke, kena ada ngikat, ikat teh. Dan azimat nak jadi pelari, wilaku kedai dia. Dan nak jadi kedai dia ni dilindungi oleh benda-benda hak pasal dia percaya tu lah. Sebab itulah pendengar yang dirahmati Allah. Di zaman kita ni nak klik jadi zaman yang sebelum daripada Yaum Fathah Makkah. Sebab itu di sini pendengar yang dirahmati Allah. Malam ni saya nak tekankan bab solat, bab semaya. Nah, cuma kita yon klik di zaman Nabi SAW dengan satu karakter ayat di dalam surah Taha. Apabila Allah Taala kata, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Nah, Nabi Musa nak kenal Allah. Dah, lepas tu dia tanya kata, "Lepas tu nak sembah belah mana Allah?" Nah,
Allah Ta'ala kata fa'budni. Hei Musa, kamu kena memperabdikan diri kepada aku dan tiada sekutu bagi aku. Dan ni ayat tauhid dah ni. Nah, nak kita faham molek ayat ni. Oleh kerana di antara ayat yang nak menyungkilkan satu ataupun dua rukun di dalam rukun Islam, iaitu percaya kepada Allah dan kita percaya kata Rasulullah adalah utusan daripada Allah, dan juga kita nak mendirikan solat dan mengucap dua kalimah syahadah tiada tak jadi. Betul Allah Ta'ala ayat kan Nabi Musa kata suruh memperabdikan diri kepada Allah, suruh beribadat kepada Allah. Balah mana? Wa aqimis solat. Ini Allah Ta'ala ajak Musa alaihi salam. Wa aqimis solat li dzikri. Sabit itulah hai Musa, di antara ibadat yang kamu nak memperabdikan diri kepada aku dan percaya kata tiada Allah sekutu bagi Allah, dan tiada sekutu bagi Allah, wa aqimus solat, kamu kena mendirikan solat. Pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah Musa diajar Allah Ta'ala nak mendidik seorang hamba ataupun para anbiya dia melalui solat, apatah lagi kita manusia yang dhaif. Islam nak gagah tak gagah ni tengok di pucuk semaya tu. Lepas tu kita yang tengok di tempat kita, tak kira lah kampung mana, cangwak mana, di manakah bilangnya saf semaya yang dipenuhi oleh pemuda, orang lelaki. Tak ada. Dah saf awal ni orang tua belakang. Lepas tu di manakah mereka-mereka yang membawa dakwah Nabi SAW untuk holo tangan mereka dipegang tangan dengan fok-fok jawacun yang tak mari semaya di masjid. Saya yakin bahawasanya gulungi yang tak berakhir maya sejik ni dia tak dengar dulu dah ceramah, dah tak sapa dia. Dalam luk sosial, dalam terosak tak ada dia. Kalau kita cek tengok tempat-tempat pusat pengajian yang ada di dalam YouTube ataupun di dalam Facebook ni, ya wacana tak ada. Ya wacana ada banyak mana? Dalam Facebook bola. Dalam Facebook hak orang panggil kata tidak ada perkara hak molek, sia-sia. Betul kita nak seru pendengar yang dirahmati Allah. Ni yang di antara nuktah yang pertama, poin yang pertama. Di antara ibadat yang kita nak kenal Allah, di dalam surah Taha mengajar kita melalui Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala suruh dia mendirikan solat. Nak buat balas mana? Nabi Musa tanya, "Hei ya Allah, untuk aku memperabdikan diri kepadamu, wa aqimis solata li dzikri." Ni yang pertama. Yang kedua, buku semaya ni. Kalau kita nak colek dalam Quran ni malam ni tak habis ni panjang. Oleh kerana cuba kita tengok Islam memberi kepentingan kepada ummah, ditonjolkan kepada kita selaku hamba, khususnya umat Nabi SAW, untuk kita faham dan mendalami di antara sudut segi amal ibadat yang penting yang Allah Ta'ala nak kepada kita. Waktu buka kita saja dia, oleh kerana nak masuk syurga Allah Ta'ala ni bizumara, dengan ramai-ramai. Macam boleh kita jadi pak, ada anak 5 orang, ada isteri seorang. Nak boleh masuk syurga belaka. Isteri kita, kelima-lima anak kita, saudara mara kita, pak dara kita, ayah kita, mak kita. Contohnya Nabi SAW. Nabi ni doa semua kepada pak dara dia. Doa untuk apa? Untuk boleh masuk Islam. Boleh masuk Islam, boleh masuk syurga dengan Nabi SAW. Pak kita biasa tak doa. Kalau kita mari masjid, kita semaya, kita tak biasa doa. Di antara doa di dalam surah Ibrahim, kita tengok. Saat ini kita dengar Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim ni suruh dia letak anak isteri dia, okey? Bawa bini dia Ismail masa kecil-kecil. Dia letak mana? Dia letak di satu wadin yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan juga perkampungan orang. Sunyi. Adalah satu lembah, satu padang. Dia tak tahu kata nak ambil air mana, nak makan nasi mana, nak ambil buah-buahan mana. Nabi Ibrahim alaihissalam apabila Allah Ta'ala perintah suruh dia letak anak isteri dia di satu wadin,
Di dalam setengah riwayat kata wadin dauha. Ada satu pokok besar. Lah ni kalau kita tengok Makkahul Mukarramah. Di antara tempat orang tawaf ada Hajar Ismail. Lepas tu di antara tempat kita duk tawaf tu ada telaga Ma'u Zamzam. Situ kalau kita tengok di tempat Siti Hajar duk sa'i. Daripada Safah pergi ke Marwah, di perkeliling tempat itulah yang disebut di dalam surah Ibrahim ketika mana Nabi Ibrahim diuji. Allah Ta'ala perintah dia suruh letak anak isteri dia di satu tempat. Situ dah. Lah ni kita gambar ada belakang dah. Kita pergi kalau biasa pergi buat haji ataupun pergi buat umrah ni. Dalam Masjid Haram ni ada ekor dia bubuh. Dia tak ada nak peluh gitu. Masya-Allah. Tapi di masa Siti Hajar dan juga anak Nabi Ibrahim iaitu Ismail tak ada gapo sekarang. Gapo yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Boleh dia letak anak dia. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Cuba kita tengok. Di antara nuktah yang penting Allah mengajar kita selaku hamba melalui para anbiya dia. Cuba kita tengok Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang dicontohi kita selaku ummah. Rabbana liyuqimus shalah. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam yakin bahawasanya sekiranya gulungnya zuriat dia menjaga dan juga mendirikan semaya, muka lain tak kena kecil. Makan minum, pertolongan, rumah, macam-macam. Sebab itulah permintaan yang pertama Nabi Ibrahim minta dengan Allah kepada anak isteri dia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Engkau jagalah anak isteri aku supaya menjadi golongan yang menjaga solat, jaga semaya. Pendengar yang dirahmati Allah, di dalam khutbah saya biasa buat mari sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amali an salatuh. Idza salahat faqad anjah wa aflah, wa idza fasadat faqad khaba wa khasir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihi salam kalau dia nak minta kata, ya Allah, kurniakanlah kepada anak isteri aku daripada makanan yang berlimpah, daripada kekayaan yang berlimpah, daripada harta benda yang banyak. Boleh dia nak minta. Tapi bijaknya seorang anbiya untuk menjadi contoh teladan kepada kita selaku ummah, minta doa kepada anak isteri dia menjadi golongan yang jaga sembahyang. Oleh kerana apa? Cuba kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik kita selaku ummah melalui para sahabat dia. Hei umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di dalam hadis dia, ingatlah bahawasanya inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi an salatu. Kena khabar kata, hei umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalan yang pertama akan ditanya kamu, disoal kamu pada di depan Allah di hari kiamat daripada segala amalan kamu. Amalan ni banyak, amalan zakat, amalan puasa, macam-macam. Kita buat baik ke orang, kita senyum ke orang, kita sedekah pitih ke orang, kita pergi makan ke orang. Tapi di antara amalan kita buat atas dunia ni, yang pertama yang Allah Ta'ala akan soal kita. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia nak gambar kita ni jadi orang bijak. Kita ni jadi orang cerdik. Cerdik pun macam mana? Wa idza salahat. Tengok ya koci hadis dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, khabar kata soalan yang pertama Allah Ta'ala akan soal mu buku gapo daripada kebanyakan amalan hang buat atas dunia. Daripada umur setahun sampai 60 sampai 70. Hak mana hak penting sekali dalam banyak-banyak hang buat? An salatu.
daripada amalan ataupun ibadat semaya kamu. Pak Nabi koci belah mana? Idza salahat. Hei umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ditanyakan kepada kamu tentang semaya kamu di atas dunia daripada segala amalan kamu, idza salahat, Nabi kata, kalau Allah Taala tanya mu boleh jawab. Pan dengan soalan yang Allah Taala tanya. Faqad anjah wa aflah. Nabi kata soalan yang kedua, yang ketiga daripada amalan lain tak kena tanya dah. Kamu akan menjadi ahli syurga dan akan permudahkan kepada kamu daripada soalan yang seterusnya selepas daripada semaya kamu. Bermakna kata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadat yang penting sekiranya kita buat comel molek, kita jaga daripada sudut semaya kita. Jelah kata amalan hak lain tu jadi comel belaka. Dia puasa cukup. Dia baca Quran kita baca. Dan sedekah kita sedekah. Bo kita ada duit siapa nisab kita keluar zakat. Nah, bo kita ada tenaga, ada duit pitih kita keluar haji. Macam-macam. Oleh kerana apa? Comelnya ibadat kita iaitu solat semaya. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kita selaku ummah. We faham molek kata jaga bucu semaya. Nah, ni yang kedua. Nah, nuktah di dalam hadis. Pak Nabi kata kena pula, wa idza fasadat. Hei umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya daripada soalan yang Allah Taala soal yang pertama buku semaya kamu, fasadat. Nak jawab tak boleh. Gitu kata ke habis. Zuhur 3 rakaat, subuh 4 rakaat, asar mari ni misalnya kata. Ataupun buat nak tanya soalan pak nak jawab tak boleh dulu. Moga duduk di atas dunia buku semaya so ni tak heran. Sabit itulah kita tengok pendengar yang dirahmati Allah. Hak kita duka cita sekalinya. Kadang-kadang sebuah rumah ni pak kadang-kadang tak murih kan kalau tak pergi semaya. Kalau tak pergi ngaji dia ada. Pagi hari kalau tak bangun dia sirih air, dia jiru air. Suruh bangun pergi ngaji. Buku ngaji ni ke Allah tak ada dah. Berkali kalau tak ngaji ni jadi orang pelain kalau tak ngaji. Di antara kita orang Islam ni suruh jaga buku ngaji ni, buku pendidikan. Tapi anak bangun pukul 7 tak apa, tak tanya buku semaya. Tak apa. Tanya retina kata bangun dah lagi anak kita. Tak bangun lagi yang gerak nak masuk kelas 8 dah nak pergi sekolah. Tak tanya buku semaya. Pendengar yang dirahmati Allah. Kadang-kadang orang kerja, kadang-kadang orang kerja. Sabit tu ada di antara ulama dia kata kan, nak cek email kita tebal nipis ni. Tengok dia betul rebel tu. Dah bawa rebel Allahu akbar, Allahu akbar. Tak kiralah dia duduk buat kerja ke, dia duduk laut ke, dia duduk bakal lucing ke. Bawa dengar rebel. Kali dia duduk sekali dengan retina dia kata rebel dah ni. Dah selalu api. Habis nak pergi sejik. Dapat habis nak semaya. Celah kata email seseorang tebalnya email. Kalau dengar rebel dia beradu. Dalam Quran pada raya. Apabila diseru ke nama Allah. Getah hati dia kata tak boleh dah. Tidak ada benar yang lebih besar kecuali Allah. Allah Ta'ala seru kita suruh pergi masjid beradu. Ni dia antaranya. Waktu nak cek kata email seseorang ni tak ada dah. Tali dia tepuk dah tali dia. Putus dah dengan Tuhan. Rebel ni tak seragapa dia. Dah tak ada nak tanya kata rebel dah. Tak pun nak sipir kata nak pergi semaya tu jauh lagi. Rebel ni tak berasa gapo. Pendengar yang dirahmati Allah. Sabit itulah pengajian kita pada malam ni, cuba kita tengok. Ni nuktah yang kedua. Masalah semaya ni. Cuba kita cek tengok. Kita muhasabah diri. Semoga kita tergolong dari golongan yang Allah Ta'ala catat kita, golongan yang suka jaga semaya kita sendiri, isteri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita. Bukan kata kita mari semaya ni kita mari maya sore dah. Tugasnya belah mana? Cuba kita tengok di dalam surah Luqman. Ni nuktah yang ketiga. Di dalam surah Luqman ni, tadi kita nak kenal Allah,
nak memperabdikan diri kepada Allah di dalam surah Taha melalui siapa? Musa alaihi salam. Allah Taala suruh mendirikan solat. Lepas tu nukta yang kedua, bahawa kita jaga semaya untuk kita seorang ke? Tak. Oleh kerana di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala mengajar Ibrahim untuk menjadi contoh teladan kepada kita. Bahawa kita minta kepada anak isteri kita. Rabbana liyuqimus salat. Nak minta. Dia saudara mara kita. Dia pakat-pakat jaga semaya, pakat-pakat masuk syurga jauh daripada neraka. Ni yang kedua. Nukta yang ketiga, di dalam hadis Nabi SAW mengajar kita kata dari setiap sudut amalan yang pertama Allah Ta'ala akan soal buku semaya kita. Kalau pan molek, maka amalan lain tu pergi dengan molek. Dan kalau mai pan, maka mana kata amalan hak lain pun selerak tabuk habis. Ni yang ketiga. Yang keempat, pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Zakaria alaihi salam. Cuba tengok di dalam Quran. Kita ni jadi umat Nabi SAW ni pisik berdoa. Nah, istimewa berdoa kita ni. Oleh kerana umat sebelum daripada umat Nabi SAW, bahawa nak minta dengan Allah, Allah Ta'ala suruh dia mendirikan solat. Tapi umat Nabi SAW ni bawa motor, bila-bila duk main kilat, bila-bila duk lasak. Kalau dia rasa nak minta dengan Allah, dia boleh minta selalu lah, direct. Oleh kerana Allah Ta'ala menawarkan kepada hamba dia melalui Quran dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Rebel Berada setara rebel. Sudah dah rebel
Kita sambung sikit lagi ni. Nuktah yang keempat, pendengar yang dirahmati Allah. Tadi kita kecek dah kata keistimewaan yang Allah Taala beri kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak serupa dengan ummah sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ummah sebelum daripada ummah Nabi ni nak minta gapo dengan Allah, Allah Taala suruh dia mendirikan solat. Nah, tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak semaya lagi tu buat minta, Allah Taala kata, aku dekat denganmu. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ummah sebelum daripada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nuktah yang keempat. Nak ayat kata pentingnya ibadah solat. Nak jayanya seseorang, nak dipermudah kerja seseorang, tak kiralah di setiap sudut mana pun. Dia boleh dia kerja, murah rezeki dia, dah duduk setahun 2 tahun, boleh learn tamneng dia menjadi tinggi, dah disanjungi orang ramai, tak kira lah. Boya nak pakai kereta, Allah Ta'ala mudah kereta dia boleh beli. Nah, kadang-kadang orang nak beli kereta bukan mudah. Setengah orang seumur hidup tak boleh kecap pakai kereta. Ada. So ke kereta mutu kadang-kadang tak ada duit nak beli. Tanya kata Allah Ta'ala mempermudah ke seseorang. Nah, kadang-kadang dengan melalui ibadah solat pun ada. Ya, sebab itulah pendengar yang dirahmati Allah. Nuktah yang keempat, Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, kita dengar ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan di dalam hadis dia. Cuba kita tengok nuktah yang keempat, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni kalau kita tengok sejarah dia antara nabi yang umur banyak. Patut isteri dia habis dah. Tak ada jalan dah kata nak mengandung, nak boleh anak. Tapi usaha dia. Usaha melalui mana? Melalui doa dengan Allah, minta dengan Allah di dalam semaya dia. Bahawa dia nak minta dengan Allah Ta'ala, dia semaya. Ini Nabi Zakaria. Wa sa'ala dzurriyyatan thayyibah. Betul dia tahu dah kata kalau turut dengan akal fikiran tu tak ada jalan dah isteri dia nak mengandung. Orang tina umur tua ke. Habis dah. Orang panggil kata umur 50 dah. 7-80 pun ada. Makna kata kalau nak mengandung ni tak ada jalan dah. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuba kita tengok. Allah Taala katakan di dalam Quran. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa husura. Pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Zakaria dia tahu kata tak ada jalan dah kalau nak mengandung. Kalau ikut dengan akal fikiran tak boleh jadi nak mengandung isteri dia. Tapi yakin dia terhadap Allah, Allah yang menjadikan kita selaku hamba. Setiap barang yang mustahil, kalau Allah Ta'ala kehendaki, tak jadi mustahil benda tu. Bahawa Allah Ta'ala nak beri, Allah Ta'ala boleh beri selalu dah. Cuma beza di antara umat kita dengan di zaman Nabi Zakaria ni, wa huwa qa'imun yusalli. Cuba kita tengok ayat ni. Kalau ngaji nahwu ke, yusalli fi'il mudhari' ketika Nabi Zakaria mendirikan sembahyang. Annallah yubashshiruka. Siapa dia? Fanadathul malaikah. Nabi malaikat Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala utus ke dia untuk giroyak kepada Nabi Zakaria ketika mana? Wa huwa yusalli fil mihrab. Ketika dia duk minta hidup semaya. Annallah yubashshiruka bi Yahya. Dia duk minta zurriyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakanlah aku seorang zuriyah yang baik, yang comel akhlak budi pekerti dia. Tengok Nabi Zakaria. Ketika mana? Wa huwa yusalli. Kita kadang-kadang minta, kita doa khijah, tak gitu. Bawa kita luar sikit, kita doa dengan Allah kata permudahkanlah rezeki aku. Boleh jadi esok ni orang nak lihat tamneng. We demo pilih kahwin katik we jadi po'o ke,
dia pergi jawab tewi tinggi pada kala ke. Besok ke pakat kata hang kita dah. Nah, boleh jadi pook. Dah, boleh jadi nayuk, kau tak kira lah. Tapi di zaman umat sebelum daripada Nabi SAW, kalau kita kaji di dalam Quran, setiap sudut segi permintaan mereka ketika mereka mendirikan salat. Pendengar yang dirahmati Allah, nuktah yang keempat ni nak ayat kata Allah Ta'ala memberi kepentingan di dalam setiap sudut ibadat, iaitu as-salah menjadi satu ibadat yang penting bagi kita selaku hamba, khususnya umat Nabi SAW. Dikurniakan zurriyah tayyibah kepada siapa? Nabi Zakaria alaihi salam. Kalau fikir dengan akal fikir kata tak boleh jadi, mustahil. Nah, orang tino Nabi Zakaria nak mengandung pula, tapi dia usaha, dia semaya, dia minta dengan Allah. Yubashiruka bi Yahya wa huwa yusalli fil mihrab. Ini nuktah yang keempat. Nak uji kata, marilah sama-sama kita pendengar yang dirahmati Allah, kita memberi kepentingan di dalam sudut ibadat berbentuk semaya, berbentuk solat. Waktu kalau kita tengok di masjid-masjid, di antara orang-orang yang wacun, pemuda-pemuda kurang tak mari semaya di masjid, itu adalah salah satu tanggungjawab kita, seperti mana diajarkan kita di dalam surah Luqman. Ya bunai aqimis salah, hei anakku, dirikanlah solat, jaga semaya. Sebelum daripada kata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, sebelum daripada nak kerja Islam, nak pergi ajak orang buat baik, lepas tu nak tegah benda mungkar ni, kena jaga semaya dulu. Nah, dalam surah Luqman kata ya bunai aqimus solat. Nah, boleh kalau nak ayat tu ya bunai wa'mur bil ma'ruf, hei anakku, dah royak kau kawan guru kita katik wiju, boleh. Dah kita tukar malam ni pendengar yang dirahmati Allah, kita ngaji malam ni, kita nak kepada ilmu yang bermanfaat. Balah mana ilmu yang bermanfaat, kita tukar uslub kita, cara kecek pe kita, cara seru kita tukar. Tukar balah mana? Bo kita nak pesankan anak kita, awal royak katik kau kawan guru. Nah, kacau boleh main bola ko, gi buat kerja ko, gi derak ko, gi tang camping ko, gi duduk atas bukit ko, gi masuk dalam hutan ko, gi mancing laut ko. Ingat kata bawa masuk waktu semaya, awal kena semaya, patut ajak kawan-kawan guru semaya kata. Dah. Tak segi masjid apa. Dah, kalau kita tengok di negeri Arab ke, setiap kedai ni kalau tepat orang ramai-ramai, kalau patah ke mana. Nah, kalau siapa ada kelebihan sini, nah, ada idea boleh senda ke orang-orang, hak boleh beli sejadah hak panjang hak bolong tu. Nah, kalau kita tengok di negeri Arab ni, di antara perkara yang Allah Ta'ala beri kekayaan kepada mereka. Nah, Arab Saudi, saya nak ambil contoh. Kuwait, khususnya Dual Khalid. Apa boleh Allah Ta'ala beri kekayaan kepada mereka? Kalau kita tengok bentuk solat ni, dia jaga benar apa dia. Bolah tak saya kira. Dia orang Arab ni dia bolah. Dia kalau kita tengok lah ni teruk. Nah, di negeri-negeri Arab. Tapi hak kita paling tikcai sekali, bo punya rebe, dia kata itu kedai, dia hafal sejadah panggil, dia hafal. Dah, lepas tu orang hok duk pergi beli, orang hok lalu pergi kawasan tu pakat boleh semaya Jumaat belaka. Ya, dia kadang-kadang dia tak gaduh pergi ke masjid. Ya, padahal masjid banyak di negeri Arab. Nah, orang hok pergi masjid pergi. Bo orang hok tak ada nak pergi masjid jauh, maya Jumaat. Tapi jalan tengah patah tak kira. Lepas tu ada di tempat kita tak ada. Sampai tu di malam ni pendengar yang dirahmati Allah, nak buat balah mana? Nah, bodok patah, dia mengata sejak patah dekat, ada kalau wari tak pergi masjid. Nah, kalau kita boleh hajar dia semaya Jumaat, apa jadah yang di luar. Nah, baik apa tu qomat ambil semaya maya situ lalu dah. Comel. Ya, sabit itulah di antara sumber rezeki yang berlimpah. Dia Allah Ta'ala beri kekayaan kepada orang Arab ni, buku semaya dia jaga. Orang Arab ni jaga semaya. Kalau kita tengok wairun dia kan, pemuda dia duk balik kain simak atas kepala. Nah, rumah kita ni akik tayar dengan motor. Nah, tempat dia ni akik tayar dengan kereta. Dah, akik tayar sebelah gitu dengan kereta, gingereng gitu. Nah, pelik pada pak kita lagi. Bor rebek dia semaya di pada pasir. Ha, hak ni kita boleh puji orang Arab ni. Sampai itulah bor gedung belaga kereta dia tu esok, orang tua dia beli kereta baru pula. Akik tayar pula esok. Nah, dengan ayat Allah Ta'ala wi pitih pada orang Arab ni. Nah, di antara amalan dia besar buku semaya. Pak kita tengok pak kita. Sabit itulah di kalangan, nah kita tengok penduduk ataupun masyarakat di tempat kita diuji.
dengan keuangan ataupun dengan kerja ni, oleh kerana buku semaya tak padu buku semaya. Nah, tak padu buku semaya. Dah berapa orang sangat ya kalau rebel mari masjid. Bahkan budak-budak warung ataupun yang wacong tak faham masalah semaya ni, tak pergi masjid dulu dah. Lepas tu di rumah pun tak semaya. Nah, bagi derak dengan kawan ku pakai ya cuci bersih. Nah, bos apa piye semaya tak semaya. Dah gejala dalam hang comel, dah bojang yak minyak tapi buat piye semaya tak semaya. Sebab itulah pendengar yang dirahmati Allah. Kita koci pengajian kita pada malam ni, supaya kita ni tukar uslub kita. Soalan yang pertama, kalau kita nak tanya anak-anak kita bila kita bangkit daripada tidur, kita tanya buku semaya dia dulu. Lepas kita nak tanya buku lain, tanya lagi. Baru kita nak pesan kepada anak kita nak pergi mana, ada kecekam hak sekolah ke, hak mahawidyalai ke, pesan buku semaya dulu. Baru tu bukan sekadar kata dia saja. Rakyat kata kawan-kawan guru dia, bawa masuk waktu semaya, hawi ajak atik sain-sain. We boleh semaya. Ni di antara uslub kita pada malam ni, supaya kita menjadi golongan yang jaga semaya. Sebab itu dah di dalam satu surah lagi. Nabi Ismail alaihissalam, cara nak mendidik para ummah ni, khususnya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Taala firman apa di dalam Quran dia, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Satu qiraat ayat yang kita akan koci pengajian kita pada malam ni. Kena faham lah. Sebab itulah kita seru malam ni bahawa kita nak suruh ahli keluarga kita kena mula dengan semaya. Oleh kerana para anbiya yang Allah Taala turun ke Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan kepada kita, untuk kita boleh pakat-pakat turut, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Dia tak ada suruh muka lain. Dia sang, dia bentuk, dia suruh, dia ajar, dia didik, dia terbiah ahli dia bis-salah. Oleh kerana nak kepada mardatillah. Sebab saya ayat ni, setiap orang kalau nak dipermudah ke kerjaan dia, dilimpah ke ilmu dia, dilimpah ke harta benda dia, diberi kesenangan di dalam rumah tangga dia, semua sudut segi tu dia kena suruh ahli keluarga dia dengan semaya. Sebab itu para anbiya di dalam Quran tengok mengajar kita, wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Di antara pengajaran seruan yang pertama para anbiya seru ahli dia, iaitu suruh menjaga mendirikan salat. Waz-zakah. Sebab apa kena zakat? Az-zakah ni adalah kurnia harta benda Allah kepada kita selaku hamba untuk kita infak kepada saing-saing kita, orang fakir miskin, orang hak lekat hutang, tak gitu. Kalau tengok asnaf zakah ni, kalau kita ngaji ada lapar, tak gitu. Kadang-kadang saing kita walaupun kita tengok dia hebat, hutang yang tepek-tepek kadang-kadang. Kita boleh tolong ambil zakat kita beri ke dia untuk dia selesai ke hutang dia. Sebab tu orang lekat hutang ni boleh makan zakat. Di antara lapar asnaf golongan yang boleh makan zakat orang lekat hutang. Kita pergi ngaji sukulah bab fiqh tu. Tapi sabit itulah pendengar yang dirahmati Allah. Di dalam rukun Islam kita bertis kat ni tidak panjang. Anak kecil dia 2 kalimah syahadah. Lepas tu yang kedua kena mendirikan semaya, di antara rukun Islam. Lepas tu kena yang ketiga kena keluar zakat. Sabit tu di dalam Quran ni bis-salah waz-zakah. Kalau kita kaji, kita cek molek di dalam Quran golek supaya adik-beradik dah solat dengan zakat. Oleh kerana ibadat solat adalah tali kita dengan Allah, dan ibadat zakat adalah tali kita dengan saudara kita di dalam Islam. Hubungnya kita dengan saudara kita. Kadang-kadang kaya saja tak pergi makan dia, tak tolong dia, tak selesai hutang dia, tak rapat juga. Tali kita dengan tali dia ni jurai, orang panggil kata tak kemah. Sign tapi tak boleh tu pergi mari. Sebab Allah Taala mengajar kita jaga Allah, kena jaga juga dengan hamba-hamba Allah, iaitu di antara kita, di antara hamba Allah yang ikatan tali persaudaraan di antara satu sama lain. Sebab dia guna dengan kalimah zakat tu. Kadang-kadang zakat tak siapa ni sok bon nak ajar keluar zakat pun boleh. Kita duit lebih sikit nak wi pada saing kita boleh. Oleh kerana Quran hajar balah ni. Untuk nak wi boleh natijah ke apa? Pun tu baik daripada sembahyang dengan zakat ke apa? Mardiyah, iaitu redha Allah. Itulah hak kita naknya. Sebab itulah pengajian kita pada malam ini saya rasa kata, saya doa ya Allah Taala wi
ilmu yang bermanfaat, kita faham molek, kita boleh pakat-pakat beramal, dan kita sebar untuk kita boleh ilmu jariah selepas daripada kita mati, yang Allah Ta'ala akan hantar kepada kita di dalam kubur dan juga di depan Allah Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.